Jangan kita hari raya menjadi anak derhaka di pagi raya dan jadi hantu raya tau. Kan? Anak 5 orang, campur isteri 10 orang. Setiap seorang 5 orang anak. 5 kali 5 dah 25. 10 75. 75 ni balik ke kampung mak ujung kat pokok getah kelapa sawit, rumah mak buruk dalam keadaan serba kekurangan. Anak gaji besar-besar, pangkat besar-besar, kepala besar-besar. Dalam keadaan balik semua mengaku sebagai tetamu. Dah masuk neraka tu, keluarkan. Bila dikeluarkan, keadaan dia seperti arang yang hitam legam. Disebut dengan perkataan humaman. Humaman, hitam legam, rentung. Bukan saja kulitnya rentung, dagingnya hitam, tulang dalam bukan putih, hitam legam. Diseksa dalam neraka. Dan sebelum masuk syurga, direndam dalam satu sungai nama dia Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Bila direndam dalam sungai, dia keluar seperti karati, seperti kertas yang putih ni. Kertas yang putih ni. Dan seperti mutiara yang sangat cantik. Baru masuk dalam syurga. Bila masuk dalam syurga, sebelum masuk dalam ni, ada hadis lain pula cerita. Orang terakhir masuk dalam syurga, dia keluar dari lubang neraka. Dia panjat keluar sehingga kan Allah keluarkan dari lubang neraka. Lalu dia nampak, dia kehausan, nampak pokok, dia berteduh, dia minum. Ada pokok lebih cantik, sampai keadaan Allah beritahu pada dia, wahai fulan, bagaimana kamu kalau aku masukkan dalam syurga? Dia kata sahabat-sahabat, ya Allah, aku rasa habis dah. Orang dah masuk syurga lama, habis dah, semua dapat habuan istana, rumah masing-masing. Aku dah akhir ni, aku tak dapat apa-apa dah. Lalu Allah kata kepada ahli neraka ni, yang baru keluar ni, yang paling lewat masuk dalam syurga, Allah kata, cuba kamu bayangkan, kamu manusia paling kaya dekat dunia. Nak tak kalau kau bayangkan begitu? Dia kata, dalam hadis yang panjang, dia kata, wahai Allah, kau jangan main-main boleh tak? Sampai pada ayat ini Nabi senyum. Wahai Allah, kau jangan slow boleh tak? Wahai Allah, kau jangan main-main boleh tak? Kau perli aku ke ya Allah? Orang dah masuk syurga lama dah, aku ni baru keluar, dah lah tu aku ni jahat. Engkau pula membayangkan kekayaan dalam dunia ni, aku paling kaya. Kau jangan main-main boleh tak? Macam itulah ayat dia lebih kurang. Lalu bila Allah berikan dia syurga, apa yang dibayangkan kekayaan dekat dunia tu dia paling kaya, tak ada nilai dengan gambaran, bayaran, ganjaran yang Allah berikan kat syurga. Sedangkan dia syurga paling rendah sekali. Dia tak dapat nak bayangkan begitu indahnya syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, subhanallah. Dalam keadaan itu teruk sangat ke kita ni, sampai tak boleh nak faham Quran, tak boleh nak faham agama Allah. Teruk sangat ke kita ni, benci sangat ke Allah kat kita ni. Sahabat, ini tanda Allah kasih kita. Lah ni kan, kalau dalam kita masuk dalam, bila kita masuk dalam Ramadan ni, apa lagi yang kita nak? Kita minta lah sungguh-sungguh. Sebab tu tiap-tiap malam, jangan kira genap ganjil, tiap-tiap malam rasakan tiap-tiap malam Lailatul Qadar. Yang kedua, rasakan tiap-tiap malam kita dapat Lailatul Qadar. Yang ketiga, rasakan tiap-tiap malam Allah beri perhatian dekat kita ni, yang kecil, yang hina, yang hamba, tak ada nilai apa-apa. Dalam dunia manusia ramai-ramai ni, Allah beri perhatian pada kita. Tandanya bila mana kita ni Allah terima doa kita. Bukan kita buka pintu rumah pagi-pagi ada emas 50 kilogram, bukan. Kita buka rumah kita, kita keluar, kita tengok rumah kita daripada jalan raya, rumah kita jadi banglo, jadi istana, bukan. Maksudnya bila mana Allah dah terima doa kita, kena Lailatul Qadar, kita punya hati ni,
kita jadi lagi lembut, lagi taat, lagi kasih pada Islam, lagi sayang Quran, lagi mudah tolong orang, tak berkira-kira dengan agama. Dari tahun ke tahun, kita melalui Ramadan, kita semakin baik, sehingga kita mati, kita sangka baik pada Allah, dalam keadaan ia merupakan pilihan. Ini pilihan ni. Dalam keadaan orang duk pulun kat jekyll penuh, tiba-tiba ada kat sana muslimat datang jalan kaki. Saya nampak ada jalan kaki tadi. Saya tahu, saya perasan, jalan susah-susahkan diri ni, jauh-jauh buka kitab, mengantuk lagi. Bila ustaz nak sebut wabillahi taufiq lagi. Dalam keadaan itu Allah pilih. Maksudnya hidayah Allah tu pilihan. Allah memilih-milih, bukan Allah bagi semua. Bila kita terpilih, bersyukurlah dengan kurniaan Allah. Lalu itulah sehingga gambaran itu disebut. Ahli neraka kata, ya sampai dah, tapi aku yang degil, aku yang mendustakan. Maknanya golongan kafir ini menjawab dengan mengatakan, bahkan memang telah datang kepada kami Rasul yang diutuskan tu tadi. Lalu Allah tidak, dia kata apa? Allah tidak menurunkan suatu apa pun melalui lisannya. Allah juga tidak mewahyukan kepadanya tentang perkara gaib, dan tidak memberi makluman sedikit pun mengenai akhirat dan syariat yang Allah perintahkan pada kami. Wahai para Rasul, sebenarnya kamu yang tersisih dari kebenaran dan jauh dari perkara yang benar. Inilah rakaman kata-kata dan ungkapan golongan kafir terhadap golongan yang memberi peringatan. Ayat yang persis, yang sama dengan ayat di atas ialah firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah, nama dia Az-Zumar, ayat 70, surah Az-Zumar. Antaranya Allah menyebut, an hatta idza ja'u futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yasluna alaikum adza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, lalu dibukakan pintunya, berkata para penjaganya kepada mereka, bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kamu tentang hari pertemuan kamu ini? Mereka menjawab, ya, memang ia telah datang, tetapi telah ditetapkan hukuman azab ke atas orang-orang yang kafir. Inilah bukti keadilan Allah Ta'ala terhadap makhluknya. Allah tidak mengazab sesiapa pun melainkan selepas dikemukakan hujah kepadanya dan diutuskan rasul. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah, dan kami tidaklah menyeksa sesiapa kecuali setelah kami mengutuskan seorang rasul. Surah Al-Isra. Sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah datangkan ianya sebagai hujah untuk memberi faham kepada orang-orang yang menolak. Kamu telah datang pada kamu bukti. Yang kamu tolak itu sebagai apa? Sebagai satu penderhakaan di atas rasa degilnya kamu terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala yang telah datang membawa kebenaran. Ini benda ayat-ayat standard yang menjadi ayat-ayat ataupun slogan kepada orang-orang yang menolak kebenaran, yang menolak hidayah Allah Subhanahu wa taala dari dulu sampailah bila-bila. Itulah ayatnya dalam menghadapi dengan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab agama Allah ni bukan akal fikiran. Agama Allah ni bukan akal fikiran. Tetapi agama Allah Subhanahu wa taala ini ialah hujah-hujah yang diberikan supaya kita menerima kebenaran. Sebab itu benda-benda yang tak sesuai dengan nafsu kita, kita akan lawan. Itu sifat nafsu. Sebab itu nafsu yang liar ini, nak bagi dia Ramadan ini dia jinak, dia lembut, dia lunak. Sehingga nafsu kita itu daripada gairah kepada maksiat, gairah kepada dunia, dia rasa gairah bersemangat kepada apa? Gairah kepada ibadah, gairah kepada ketaatan. Kalau kita nak balik kampung, bila tak boleh balik kampung, orang macam-macam tulis kat Facebook, kerajaan tak guna, kerajaan tak betul. Sebab apa tak boleh balik kampung? Nak jumpa mak ayah.
selalunya yang nak balik kampung jumpa mak ayah ni sampai kat rumah kan, dalam keadaan ingat nak tolong mak ayah bakal lemang ke, ingat nak tolong bersihkan rumah ke kan, balik-balik mak masak apa, ayah masak apa kan. Jangan kita hari raya menjadi anak derhaka di pagi raya dan jadi hantu raya tau kan. Anak 5 orang campur isteri 10 orang, setiap seorang 5 orang anak, 5 kali 5 dah 25, 10 75 ni balik ke kampung mak ujung kat pokok getah kelapa sawit, rumah mak buruk dalam keadaan serba kekurangan, anak gaji besar-besar, pangkat besar-besar, kepala besar-besar, dalam keadaan balik semua mengaku sebagai tetamu. Ayah tu menoreh getah, kumpul duit, anak balik siapa tak sayang, walaupun kadang-kadang menggembirakan, hati dia tu berkata-kata, itulah harta yang dia ada. Dia sayang kat cucu dia. Mak terbongkok-bongkok tu buat nasi goreng menantu anak bangun pukul 12 tengah hari bangun-bangun, mak masak apa? Dalam hati, kau tanya aku masak apa? Kau tanya aku masak apa? Allahu Akbar. Kok balik kita ni sebagai anak mengambil kesempatan hari raya ini untuk kita ikatkan kasih sayang. Bila mana kerajaan bagi arahan, bukan arahan main-main, mudarat. Kita balik, apa yang berlaku kat Kelantan hari ni, orang yang balik kampung bawa COVID tau. Ke kita suka mak ayah kita yang dah berusia, mak ayah kita terdedah kepada COVID. Virus ni lebih senang pada orang-orang yang dah berusia. Kita pula nak membebankan mak bapak kita kat kampung. Dalam keadaan sekarang, kita berhubung, kirimkanlah. Mak, ni duit mak tak balik, ni beli daging, yang ni beli lemang mak, yang ni baju mak saya dah kirim hari tu. Kita jadi anak ni kadang-kadang akal kita pendek. Betul tak? Dalam keadaan apa? Kita nak apa sekarang ini? Kita konon-kononnya kita nak menambahlah kebaikan. Tak ada kalau kita tak susun sebagai anak yang soleh. Sampai berkata-kata orang tua kita, jangan kita membebankan mereka. Lebih beban lagi kalau kita ada anak menantu yang tak solat, dalam keadaan pula kita tak tutup aurat. Sekadar ikatan anak beranak sajalah, makan-makan, kenyang-kenyang, ambil gambar selfie, itulah album raya tahun ni, album raya tahun depan. Tapi tak boleh membawa mak ayah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sebab apa saya sebut, kalau kita merasa gairah nak balik kampung dunia, kenapa tak gairah nak balik kampung akhirat? Sebab nafsu kita tu tadi liar. Kita tak memahami bahawa yang lebih penting ialah kampung akhirat. Sebab itu kita lembutkan dalam keadaan kita berhadapan dengan Ramadan. InsyaAllah kita sambung pada masa akan datang. Muka surat 14 boleh dah? Boleh insyaAllah. Boleh insyaAllah. Jadi dekat ujung-ujung Ramadan ni kita pederah lagi lah. Jangan tinggal amalan-amalan kita sejak daripada 1 Ramadan. Konsisten, teruskan. Tarawih, baca Quran, sedekah. Paling tidak sehari RM1. 30 hari baru RM30. Pastikan begitu. Kalau dapat lebih, alhamdulillah. Sebab ketika mana Allah gandakan, inilah peluang kita dalam setahun. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita dengan Lailatul Qadar insya-Allah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah pada kami dengan apa yang Kau ajar pada kami. Ya Allah, ajarlah kepada kami dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ampunkan dosa kami yang banyak. Ya Allah, ketika mana pintu-pintu syurga Engkau buka. Ya Allah, ketika mana pintu-pintu neraka Engkau tutup. Apakan dosa kedua orang ibu bapa kami, apakan dosa suami kami, isteri kami, anak-anak, adik-beradik, sahabat, jiran-jiran kami, sahabat kami. Ya Allah, apakan dosa tok-tok guru kami yang telah mendidik kami menjadi manusia. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, dalam keberkatan ini ya Allah, berikan kepada kami ya Allah, rezekikan kepada kami malam Lailatul Qadar pada tahun ini dan tahun-tahun akan datang. Kau berikan kepada kami kekuatan ya Allah untuk mendirikan malam-malam kami dengan segala bentuk ibadah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di ketika ini ya Allah, ada sahabat-sahabat kami yang sakit ya Allah, Engkau sembuhkan mereka. Di ketika ini ya Allah, ada sahabat-sahabat kami yang berhajat ya Allah, Engkau tunaikanlah hajat mereka.
Di ketika dan di saat ini ya Allah, terkadang di sana ada sahabat-sahabat kami yang ditimpa ke masalah ya Allah. Engkau selesaikan masalah dunia dan akhirat mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak cucu zuriat keturunan kami ya Allah dengan keberkatan Ramadan ini anak-anak yang baik, yang soleh dan soleha, beriman dan bertakwa, mendirikan solat, menutup aurat, tahu membaca Al-Quran. Anak-anak yang boleh memandi, mengkafan, mendirikan solat jenazah untuk kami. Anak yang boleh mengusung keranda kami ke kubur ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pandanglah kami ya Allah. Di atas muka bumi ini banyak manusia-manusia ya Allah, hamba-hamba-Mu. Pandanglah kami ya Allah, di kalangan mereka di kalangan mereka itu ya Allah, walaupun kami bukan siapa-siapa di sisi-Mu ya Allah, rahmatilah kami ya Allah sehingga habisnya bulan yang mulia ini ya Allah, dan seterusnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ada apa? Ada flyers wakaf ni untuk madrasah. Boleh tolong sampaikan pada sahabat-sahabat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih aja. Terima kasih. Terima kasih kepada semua para penyumbang. Syukran jazilan katsira. Jazakallahu khairal jaza. Minumlah Tanwir Koko terbaik.